Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Amir kita? Tuan Alhamdulillah, rumah. lama lama tak jumpa Bonda Masya Allah. Itulah rindu dah nak pergi galeri ilmu tu. Tahu-tahu kat langit lah. Saya lagi jauh ni. Itulah. Ini percubaan rentas negeri. Saya dekat Kutub Utara ni Bonda. Oh, Sejuk kan? itulah. Ah, Jauh jauh bawa diri tu. betul lah. Tak balik raya kan, kita pergi utara. Allahu Akbar. Hai. Jadi pada semua yang menyaksikan kami, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. So sudi-sudikan share, like, komen, apa-apa nak tahu tentang Be Cool. Kita punya apa nama topik pagi ni, insyaAllah kita nak bawakan tentang tenang lah. Saya namakan tentang tenang sebab kita nak bercakap tentang buku Be Cool, Pujuklah Hati nombor 2. Dalam program Sembang Buku Sempena Ihya Ramadan at Galeri Ilmu. Jadi bersama saya Bondeno lah, penulis yang juga merangkap pengetua Akademi Bondeno. Pengetua apa panggil apa? Itulah nak panggil Tuhan tak sampai hati. Sebenarnya kalau ikut saya dengan Bonda kenal 2012 ke 13 Bonda, ingat tak? 2013. 13. Novel Saya Tunggu Awak. Mana-mana bengkel saya akan bawa kisah tu. Sebab apa, dia punya kisah tu bagi saya unik lah. Bila kita waktu tu tak berapa kenal lagi, dan saya suka isu tajuk buku tu lah yang selalu menjadi perdebatan, dan saya selalu tanya pada saya punya peserta bengkel akan cakap, tahu tak tajuk buku ni apa asal dia. Jadi nak tahu, itu kita sembang lain lah. Tapi hari ni kita nak sembang pasal Be Cool, buku motivasi. So Alhamdulillah Bonda pun nampak dah ready, sebab kita sejam ni sekejap sebenarnya, sangat-sangat sekejap. So saya buat intro sikit lah, sebab orang mungkin yang mengenali Bonda pengasas baca Express I, dan yang tak tahu sebenarnya Bonda pernah tulis novel, ada tulis skrip drama, dan sebenarnya juga itulah buku pertama Bonda dengan galeri, bukan buku motivasi. So saya jadi macam bila tak ada sambungan tapi Bonda bertukar arah sebab merajuk dengan saya ke apa ke, jadi macam saya terlalu bertegas sampai dah itulah first and last setakat ni buku novel, dan sampai sekarang terus motivasi. Tu persoalan saja, dan mungkin juga persoalan pada kita punya penonton nak tahu macam mana Bonda boleh terlibat dengan buku motivasi. Yalah tadi orang cakap bermula dengan macam mana nak ajar anak-anak yang tak pandai baca, lepas tu buat novel. Ni bidang motivasi. Bonda, macam mana boleh berlari-lari ke arah motivasi ni Bonda? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Tuan Amir kita dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama menonton ketika ini untuk FB Live Galeri Ilmu Media Group. Subhanallah, lama dah saya tak bersiaran dengan Galeri Ilmu disebabkan kesibukan saya. Tapi seperti biasa Tuan Amir kita seorang yang sangat gigih. Dia tak dapat Bondeno, anak-anak buah Bondeno semua dia panggil. Masya Allah tuan-tuan, proses penyebaran ilmu secara berterusan. Tuan Amir sendiri, kita punya moderator ni sebenarnya adalah editor kepada novel Saya Tunggu Awak. Masya Allah tu kata Amir kata tadi lama gila dah kenal, 2013 macam tu. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan-puan, itu novel pertama ya. Kali pertama saya terlibat sebagai penulis buku fiction. Sebelum tu kan buku kaedah membaca Express I. Kemudian tu yang Amir tanya tu kenapa lepas Saya Tunggu Awak. Sebab saya bergaduh dengan Amir ni tuan-tuan. Sebab tu lah seorang dekat laut, seorang dekat udara. Seorang dekat awan. Seorang di lautan, seorang di awan. Kira jauh buat lari tu. 2013 punya cerita, saya tulis satu novel tarbiyah, tajuknya Cinta Bidayatul Hidayah. Okey, Cinta Bidayatul Hidayah. Tajuk buku tu memang membayangkan isinya dah tentang cerita tentang kitab Imam Al-Ghazali punya. Okey, yang saya cuba santaikan. Tapi bila Amir tiba-tiba berkeras nak bagi tajuk Saya Tunggu Awak, saya punya melenting lah. Saya kata apa ni? Macam tajuk budak tadika kan? Subhanallah. Bergaduh ni tuan-tuan. Banyak kali Amir berhujah, saya berhujah, dan saya sangat suka subhanallah dia punya hujahnya yang berbunyi
Dia kata, Puan, konten buku kita bagi ikut Puan. Tapi dia punya cover dia kita ikut apa permintaan pembaca. Waktu itu tuan-tuan, sebaris ayat itu sebenarnya sudah berjaya menyedarkan saya bahawa kita ni penulis tak boleh syok sendiri. Kita kena ikut halayak kita, masyarakat nak buku yang macam mana. Jadi ketika itulah Allahu Akbar disebabkan istikharah, disebabkan hujah-hujah Tuan Amir tadi, saya memang jadi lembut hati, saya pun jadi suka. Dan Amir sebenarnya nak cerita Amir, novel Saya Tunggu Awak tu sebenarnya sudah pun ada usaha untuk saya tukarkan kepada tajuk baru, iaitulah Cinta Eksklusif. Tapi akhirnya Allahu Akbar, kita bila minta lagi sekali petunjuk Allah, saya dah mula promosi sebenarnya sebab dia nak dicetak semula. Jadi Cinta eksklusif saya dah mula buat poster-poster. Tapi kemudian Allah still tetapkan saya untuk Saya Tunggu Awak juga. Masya Allah. Tetap juga dengan tajuk tersebut. Tajuk yang pernah saya tak suka, pernah saya marah, pernah saya benci, tapi rupa-rupanya Allahu Akbar sehingga ke hari ini. Itulah tajuk yang orang kata menyejukkan hati. Yang kita nak cakap tentang hari ini tuan-tuan, macam mana nak stay cool, berdepan dengan sebarang konflik. Dan Amir sebenarnya nak bagi tahu mak saya menonton ketika ini, saya terus berdebar. Benda Nenda, nice. Yes, Nenda penyayang kata mak tengok ni, sudah. Okey, Alhamdulillah. Itulah sedikit cerita tentang penglibatan saya dalam bidang penulisan. Yang kemudian yang Amir tanya tadi, macam mana boleh merajuk ke dengan novel, sampai dah tak tulis novel dah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya menulis ikut gerak rasa, gerak hati daripada Allah. So selepas novel Saya Tunggu Awak, saya ada tulis satu lagi novel, tajuknya ialah Sahaja Aku Jatuh Cinta. Oh ingat yang gambar yes. Tablet. Yes. Itu satu lagi novel saya, tetapi tak diterbitkan bersama Galeri Ilmu lah. Yang tu saya terbitkan sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita macam mana boleh dari novel tadi pergi kepada motivasi. Itu kan soalan Amir kan? Betul. Daripada orang cakap mula-mula buku kanak-kanak, lepas tu novel, lepas tu motivasi. Wow, semua nak tulis, tamak tu. Itu namanya versatile. Okay. Versatile. Semua boleh, kita nak buat, kita explore semua. Dan sebenarnya saya tak adalah fikir macam nak buat tu, nak buat ni, tak. Saya memang atas ilham yang Allah bagilah. Kalau dia bagi ilham untuk buat buku kanak-kanak, buat buku kanak-kanak. Kalau masa tu ilhamnya novel, maka saya layan je lah apa-apa ilham yang sampai. Jadi tuan-tuan, novel Tarbiyah Saya Tunggu Awak tu novel saya yang pertama. Tapi direzekikan Allah, novel tu jadi bestseller. Okay, novel tu bestseller. Dan subhanallah, Amir sendiri yang tag saya masa tu, dia kata masin mulutnya. Dia nak cakap pasal editor seorang lagi, iaitu Puan Intan Zarina. Saya ingat Intan Zarina dia bagi komen di email masa tu. Amir tersend juga dekat saya juga. Masa tu dia kata insya-Allah novel ni akan bestseller. Dan betul sungguh. Kan masuk je pasaran terus naik nombor 1 tuan-tuan. Yang saya pun rasa macam terkejut gila kot. Rasa macam kita orang baru, siapalah kena bondeno kan. Tapi itulah bila Allah nak bagi laluan, memang sangat mudah, masya-Allah. Jadi ceritanya selepas novel tadi dah meletup Amir. Dah meletup ni, orang pun minta nak lagi karya Bondeno, mana lagi buku Bondeno. Sudah, aku ni bukan jenis ada bakat ke kan nak menulis saja. Saya pula jenis menulis mesti dengan hati saya. Saya bukan jenis paksa-paksa nak sebab orang minta nak bagi. Bukan, saya bukan macam tu. Jadi ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, penerbit pun dah macam, yelah dia nampak kan ini peluang sebab orang nak, dia suka gaya tulisan Bondeno. Jadi ketika itulah timbulnya idea supaya saya mengumpulkan tulisan-tulisan di Facebook saya, Amir. Facebook saya kan saya banyak tulisan yang saya tulis puisi, saya tulis pesanan yang ramai orang share. Tuan-tuan, ramai orang share. Bila orang share dah sampai masuk beratus, beribu kan, itu maksudnya orang sukalah, orang boleh terima. Jadi ketika itulah saya pun mengumpul tulisan-tulisan tersebut, okey, dan jadikannya dalam satu buku motivasi, tajuknya Pujuklah Hati. Itulah dia, ideanya, iaitulah mencari semua tulisan-tulisan yang digemari ramai, dikumpulkan dalam satu buku, tajuknya Pujuklah Hati. Itulah ceritanya. Kita ingat tahun bila Bonda kalau ingat Pujuk Hati? Pujuklah Hati dalam sama dengan tahun terbit Saya Tunggu Awak. Dia tak lama lah sebab orang dah minta kan, so kita bagilah. Okey.
Okay, so orang cakap bila dah beralih orang cakap daripada novel ke motivasi, jadi sebelum terlupa, saya tengok view masih tak ramai lagi ni. So sudi-sudikan share dan kalau apa-apa nak tanya tentang soalan, nanti kita tolong bacakan dan insya-Allah bonda boleh jawab. So nak tanyalah sebab pujuklah hati dua, bikul, yalah daripada nombor 1 ke nombor 2, lepas tu dah lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu satulah. Yang keduanya, kenapa orang cakap bonda buat siri? Sebab waktu ni saya ingat tak famous lagi buku motivasi bersiri, tapi adakah ini bonda yang minta atau sebab saya bukan editor motivasi, saya tak tahu macam mana gerak kerja yang ini. So adakah kami yang minta buat bersiri atau bonda yang suggest untuk sambung nombor 2 tu? Orang cakap signifikan kenapa bonda bersetuju untuk buat bersiri, dan nampak betul kalau orang yang di luar sana, lagi-lagi anak muda, dia orang mengenali bonda, saya berani cakap be strong. Yang ketiga. Tapi tanpa sedar sebenarnya sebelum dia strong, be cool. Sebelum dia kuat, dia sejuk tu. So apa explanation bonda di sebalik soalan tadi tu? Macam mana dia boleh terilham lah nak buat bersiri, tajuk be cool. Okay, so Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dia bila novel Setengah Awak meletup, okay Amir, kemudian kita ada berita baik yang seterusnya, iaitu Pujuklah Hati juga meletup. Pujuklah Hati tu kan, maksudnya bila orang start baca je, kalau baca tajuk pun orang dah suka dah. Kan sebab ramai sangat yang merajuk. Tak ada orang pujuk pula tu, sedih je kan. Jadi baca buku tu, dia rasa terpujuk sendiri. Allah pujuk dia menerusi tulisan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab buku tersebut adalah kompilasi, okey, himpunan tulisan-tulisan yang orang kata yang hot, yang ramai suka baca. Jadi sebab itulah bila dijadikan buku, maka ia memang menjadi orang kata berjaya lah, satu cara yang berjaya lah, penerbitan yang berjaya, Alhamdulillah. Jadi ketika itu habis dah buku Pujuklah Hati ni, kiranya macam okey dah reprint, kemudian bonda no buku lagi, masak kata. Tapi saya tuan-tuan dan puan-puan antara penulis yang memperkenalkan bagaimana dengan cara tulisan-tulisan di Facebook tadi boleh dijadikan buku. Okey, kita pilih yang terbaik, kemudian untuk menjadikannya eksklusif, saya tambah beberapa bab lagi yang tak pernah saya post di mana-mana media sosial. Itu cara dia lah. Dan saya nak bagi tahu juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa ni Bikul tuan-tuan, buku yang di tangan saya ini, Bikul ini sebenarnya juga ada artikel-artikel motivasi yang saya tulis dalam majalah Anis. Maknanya artikel yang bersesuaian dengan tajuk, konsep dia. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu jugalah, macam kata soalan Amir tadi, macam mana boleh timbul untuk jadikannya sebagai bersiri. Ni sebenarnya adalah perbincangan antara saya dan juga Tuan Haji Zakaria Sumit. Yes, Pak Ya tu guru saya yang saya hormati, dan sebenarnya saya sangat-sangat terharu bila editor bagi tahu Pak Ya yang edit karya saya. Masya Allah, buku ini tuan-tuan, buku ini diedit oleh seorang guru yang sangat saya hormati. Yang kami duk usik-usik dah kata, jangan lawan cakap Pak Ya tu wali tu. Nak bagi tahu tingginya penghormatan kami kepada beliau, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika menulis buku ini, sebenarnya dia satu buku yang sangat istimewa bagi saya, Mei. Sebab apa? Pak Ya, dia sebagai orang lama dalam bidang penerbitan, banyak dia tunjuk ajar saya. Maksudnya contoh macam satu artikel yang panjang kan, jadi dia boleh pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil, kemudian dia ajarkan saya cara highlight, kemudian ada tulisan-tulisan saya yang Pak Ya ejaz, dia kata bonda yang ini lewah awal ni panjang sangat nak sampai ke point, jadi dia potong. Banyak saya belajar skill menyunting daripada Pak Ya menerusi buku Bikul ini. Subhanallah. Maknanya nak cerita yang saya ni beroleh kebolehan untuk menyunting karya-karya lain juga banyak terhasil daripada hasil pemerhatian saya terhadap apa yang Pak Ya sunting. Kenapa Pak Ya buang ni? Kenapa dia tukar ni? Kenapa dia tukar tajuk? Jadi banyak saya belajar dari Paul. Nak cerita buku Bikul ini adalah satu buku yang sangat istimewa pada saya tuan-tuan. Dan pagi ni sebenarnya Amir, bila kata kita ada program pagi ni kan bicara buku Bikul. Bikul ni dah lama lah tuan-tuan, kalau kita tengok tahun cetak dia tahun 2016. Saya pun dah terlupa konten. Sebab kita dah banyak.
Yes, buku saya dah 50. Jadinya ini kira buku saya yang ketiga, yang keempat lah kiranya selepas saya tu saya bawa Best. buat. Allah, hai, lama dah saya tak baca. Lepas tu baca hari ni rasa suka. Ya Allah, sukanya buku ni. Kira macam tu. Masya Allah, hai. Rasa jatuh cinta dengan tulisan sendiri. Bagaimana Allah ilhamkan ayat-ayat tu, indahnya ayat ni. Maksudnya bukan kata saya yang pandai menulis, tidak, tetapi indahnya ilham yang Allah beri untuk saya tuliskan. Saya usahakan menerusi beri. Masya Allah. Jadi kenapa kita buat ini? Sebabnya tuan-tuan dan puan, kerana ini satu macam strategi marketing. Okey, maksudnya kalau macam Amir kata tadi, buku Bonda No paling top ialah Be Strong. Okey, tajuknya Be Strong, anak-anak muda semua kenal Bonda No, menerusi Be Strong. Jadi tuan-tuan, bila dia tengok dekat situ Be Strong, tunjuklah hati 3. Jadi dia dah nampak bersiri. Maksud ada 2 ke? Ada yang pertama ke? So mereka terus cari buku-buku Bonda No yang terdahulu. Itu dari segi marketingnya memang sangat power lah. Kemudian yang ketiga, kita nak menjadikan pembaca rasa gembira kerana ada satu koleksi lengkap. Pujuklah hati dia dah ada satu, kemudian dia ada Biku, kemudian kita keluar lagi Biku Pujuklah hati 3, Be Strong, dia beli lagi, kemudian yang keempat ada Throwback, dia beli lagi, Bangkit ada lagi, dia beli lagi. Masya Allah, sampailah sekarang yang Stay Strong. Allahu Akbar. Satu perkara yang bukan saja menggembirakan kami penulis dan juga penerbit, bahkan juga para pembaca, sebab dia rasa macam jangan kurang satu koleksi ni, dia rasa sayang sangat. Itu dia antara kelebihan lah kita buat secara bersiri. Dia lagi satu mungkin saya boleh add on kelebihan Bikul ni, sebab kita tahu Bonda dengan kesibukan sekarang ni, buku solo tu memang cinta menang Itu pun cinta sentiasa menang solo. Ya, betul lah, tapi dia perjalanan nak ke cinta tu banyaknya nama memang Bonda No tapi dalam kompilasi. Tapi yang ni memang awal-awal sebelum lahirnya ABN. So inilah dia, kalau nak tahu macam mana pengetua ABN punya buku, boleh dapatkan ikut lah. Jadi pada semua yang bagi salam tu, Waalaikumsalam, terima kasih komen kami kat FB. Banyak kali share, insyaAllah kita sampai jam 12 kita punya program ni. So nak tanyalah, sebab tadi kita dah cakap pasal Pujuklah Hati ni kan. So kenapa Bonda memilih, sebab bila kita sebut buku motivasi kan, motivasi ni dia menaikkan semangat apa semua, tapi Bonda punya niche yang untuk siri yang Bonda buat ni, Pujuklah Hati tu memang daripada Bonda atau daripada kami yang cadangkan Pujuklah Hati, atau Bonda yang propose pada galeri, saya nak buat buku Pujuklah Hati dan bersiri-sirilah buku Pujuklah Hati. Soalan yang utamanya, kenapa Pujuk Hati? Kan? Kenapa Pujuklah Hati? Kenapa tu Bonda? Oh, dia soalan-soalan dia bukan main lagi, Tuan Amir kita. Masya Allah. Baik tuan-tuan, kita cerita tentang buku Pujuklah Hati. Sebenarnya sebelum saya jadi penulis buku, sebelum saya mula aktif di media sosial, saya memang seorang yang suka share, suka kongsi. Suka kalau saya dengar mana-mana kuliah yang ada kata-kata ustaz tu ataupun kisah-kisah yang ustaz kongsikan, ustazah kongsikan, saya rasa tersentuh hati, yang saya boleh relate dengan kehidupan saya sendiri, maka saya suka tuliskan. Maka sebenarnya saya ada tuan-tuan dan puan satu blogspot dulu, satu ketika dulu. Okey, sekarang saya pun dah tak ingat dia punya password apa semua, saya pun dah tak jumpa dah mana pergi blogspot tu. So dia ada Pujuklah Hati blogspot. Kira gitulah kan, zaman dulu-dulu itu main blogspot kan. Jadi Pujuklah Hati blogspot tu memang saya punya tulisan, saya punya himpunan kisah-kisah yang saya relatekan dengan Pujuklah Hati tadi. Maksudnya apa agaknya ilmu-ilmu baru yang saya dapat yang menyebabkan hati saya yang mungkin ketika itu marah, ketika itu kecewa ataupun mungkin terlalu gembira, tetapi saya berjaya pujuk hati saya supaya berpada-pada saja. Supaya just relax, just cool. Jadi kisah-kisah tersebut memang saya ada tulis di blogspot saya tu. Okey, tapi setelah saya kata dia pun dah hilang, tapi dia punya perkataan Pujuklah Hati tu adalah satu perkataan frasa yang sangat-sangat saya suka. Sebab apa? Ibaratnya kita kata nak macam Amir kata nak suruh bersemangat hidup apa semua kan, tapi kita kecewa, kita tak boleh nak paksa diri nak bersemangat. Kita kena pujuk dulu, kena fahamkan diri kita dulu, kena ada ilmu dulu. Jadi itulah sebabnya Amir, yang mungkin kalau saya dapat share sedikit satu hadis qudsi sebenarnya. Hadis qudsi yang menyebabkan saya rasa betapa pentingnya untuk memujuk hati. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis qudsi tuan-tuan dan puan-puan telah mengatakan bahawa kalau engkau redha dengan ujianku,
nescaya akan tenang hatimu. Kalau engkau tidak redha dengan ujianku, nescaya akan resah gelisah hatimu dan engkau mendapat kemurkaanku. Ini satu hadis yang beribarat macam bukan saja peringatan tetapi juga satu pujukan yang sangat kuat. Maksudnya Allah kata redha dulu. Okey, tapi nak sampai ke tahap redha tu dia memerlukan siri-siri ilmu yang berterusan. Yang saya pun sampai hari ini masih belajar. Contohnya mungkin hati saya terpujuk dengan satu ilmu, satu ayat Quran, tapi sekarang ni marah baca balik ayat Quran, ilmu tu dia tak berkesan, tak ada apa lagi ya. Jadi sebab tu saya kata tadi proses untuk menambah ilmu supaya hati kita rasa terpujuk adalah satu proses keterusan. Okey, terima kasih Rosliwati, Wan Rohana, Nadira, Zafira, Hayati Hasan, Masya Allah. Kongsikan tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini akan memberi manfaat bukan saja kepada kita, bahkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah. Itu apa saya tertarik dengan komen Zawiyah Johari tu. Pujuk hati ramai yang merajuk tapi tak ada yang pujuk. Betul lah tu. Kita yang kena pujuk diri kita dulu sebelum orang lain pujuk. So menjawablah harapnya soalan tadi tu. So selepas menghasilkan buku pujuk hati, dia apa-apa pun bagi saya macam Bonda cakap tadi, ilham kan, ilham daripada Allah bagi macam nak tulis buku untuk, sebab nak apa, yang buku pertama baca Experience nak ajak anak-anak membaca, itu pertama. Yang kedua pasal rumah tangga punya isu. Yang ketiga pujuk hati. So bila dah ada motivasi, big why Bonda lah untuk hasilkan Bikul ni, ilham yang waktu tu kalau boleh throwback macam mana Bonda terfikir nak hasilkan buku seterusnya tentang pujuk hati nombor 2 ni lah. Bikul ni tu tadi soalan tu rasa tak jawab lagi. Daripada penerbit tu Bonda sendiri yang bagi tajuk Bikul ni, ialah sebab soalan selalu yang kami dapat waktu jual buku, ni buku bahasa Inggeris ke orang cakap kan, sebab tajuk English. So itu penerbit ke Bonda yang bagi kalau ingat? Masya Allah, ni nak bagi tahu tajuk Bikul ni satu tajuk yang sangat istimewa yang saya tak suka juga. Saya ni jenis tak suka je tajuk orang kan. Pujuklah hati je saya suka sebab tu dari saya. Tapi kan tuan, Bikul adalah satu tajuk yang dicadangkan oleh Pak Ya tadi, yang saya sebut sebagai seorang yang sangat saya hormati, seorang guru yang saya hormati. Pak Ya. Yes, masa tu Amir, saya ada cadangkan satu tajuk yang saya pun dah tak ingat dah. Saya tak ingat dah. Kemudian Pak Ya dia letak, dia yang sunting, Pak Ya yang sunting karya tersebut. Jadi dia tulis dekat situ tajuk sementara Bikul. Dia letak tajuk sementara, maksudnya yang terfikir di otak dia masa tu ialah Bikul lah. Okey, kemudian kami juga mencadangkan beberapa tajuk-tajuk lain. Lepas tu tak decide lagi. Bila saya tanya Pak Ya, adakah tajuk ni Bikul ke apa kan, masa tu Pak Ya lambat reply. Kemudian ini kira macam special jugalah, special case juga. Sebab saya dah terus macam kata, Pak Ya pilih tajuk Bikul. Sebagai seorang yang sangat menghormati Tuan Haji Zakaria Zunghib, saya setuju aje. Sebab masa tu saya tak adalah nak berkeras nak tajuk apa ke, cuma saya rasa macam okeylah Bikul. Okey, saya pun macam suka je. Sebab dia kata konten tu sesuai. Konten tentang ketenangan kan, untuk macam sejukkan hati. Jadi ketika itu tuan-tuan, saya dah terus buat pengumuman di Facebook. Masya Allah. Saya buat pengumuman di Facebook, saya kata ini adalah tajuk buku terbaru saya sekian-sekian. Punya Bonda kan biasalah over excited kan. Habis lepas tu orang lain pun dah ucap tahniah Bonda, Bikul, tak sabar nak baca sekian-sekian. Tiba-tiba Pak Ya mesej saya Amir. Pak Ya bagi tahu saya, dia kata Bonda tajuk tu tak confirm lagi. Ya Allah, saya rasa okay fine. Macam mana? Dan ketika itulah Masya Allah saya memperjuangkan tajuk Bikul. Pak Ya saya dah bagi tahu orang, sekarang saya nak juga tajuk ni apa pun jadi. Masa tu Masya Allah. Nak cerita tuan-tuan dan perempuan, Allah dia bila nak takdirkan sesuatu, dia ada je jalan cerita dia tahu. Kadang-kadang kita ni mengikut, kadang-kadang kita jadi berkeras untuk nak juga benda yang kita nak. Macam itulah ceritanya. Jadi saya kira mungkin menjawablah persoalan Amir tadi, bagaimana Bikul ni boleh terhasil. Saya mula-mula memang rasa macam tajuk bahasa Inggeris, bukanlah saya seorang yang nak tajuk itu, tetapi kita tengok pada kesesuaian dakwah tuan-tuan. Apa-apa tajuk catchy, yang boleh tarik orang untuk beli buku, apa-apa cover yang cantik yang boleh tarik orang untuk beli, itulah yang kita nak perjuangkan. Sebab apa? Macam Tuan Amir kata pada saya satu ketika dahulu, iaitu cover kita ikut masyarakat, konten kita ikut kita. Kita nak serahkan orang
nak baca banyaknya bahan-bahan menarik kat dalam ni, banyaknya yang bermanfaat kat dalam ni, kita mesti suruh dia beli dulu. Kalau dia tak beli macam mana kan? So nak tarik dia beli, kita mestilah ikut apa yang masyarakat mahu. Itulah ceritanya. Okay? Dari mata turun ke hati lah. Gitu. Dia apa-apa pun rupa kita kena apa cakap, if we cannot beat them, join them lah istilah dia tu. Yes, betul, setuju sangat. Okay. So di cover buku ni kalau kita perasan, dia ada satu ayat. Kita takut apa kalau ujian hidup kita berkitar pada perkara yang itu juga. Itu juga. Apa benda yang itu tu? Benda saya jadi macam yalah, sebab saya benda lagi senior dia saya. So saya ni budak baru belajar lah kira. So apa benda ujian hidup berkitar perkara itu juga yang boleh diterangkan maksudnya tu benda. Yang dipilih sampai jadi tagline lah kat cover tu. Adakah benda yang sama akan berulang-ulang dalam hidup kita ke apa ke yang cuba disampaikan benda? Oh ya Allah, Masya Allah. Okey tuan-tuan, tagline itu Pak Yah yang keluarkan daripada ayat saya dalam buku. Bukan saya yang tetapkan dah awal-awal. Tu saya nak kata. Ini banyak ayat pilihan tu Yes, Bikul ni ada memang istimewa pada saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan bacalah dengan orang kata mata hati kita, memang baca untuk menundukkan hati, untuk memujuk hati. Jadi nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, tagline yang Amir baca tadi iaitu kita takut apa kalau ujian hidup kita berkitar pada perkara yang itu juga. Maknanya benda yang sama. Lebih-lebih kurang asyik itu juga kan. Perasan tak ada orang mungkin dalam family kita, kawan-kawan kita, dia masalah dia tak sudah-sudah. Asyik-asyik itu juga kan. Contoh macam anak yang degil kan. Itu lagi. Tapi kita sedih tak? Sedih juga. Setiap kali buat perangai sedih juga. Tapi itu juga kan. Nak ceritanya tuan-tuan, sebenarnya tagline tadi dikeluarkan daripada salah satu bab yang saya sebut sebagai sifir takdir. Sifir takdir. Okey, dalam kalau Amir ada buku di muka surat 6. Siapa tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada Bikul, dalam muka surat 6 saya ada tuliskan sifir takdir. Wow. Yes, takdir pada sifir tuan-tuan. Ia kisah yang berulang-ulang dan sudah ramai orang melaluinya. Maksudnya saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan sifir takdir tadi kenapa? Okey, kita tengok pada nombor. Sebut sifir berkait dengan nombor kan. Kalau kita tengok nombor berapa banyak nombor yang ada dalam dunia ini? Kita ada 10 saja tuan-tuan. Ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 10 angka sahaja dalam hidup ini, tetapi bayangkan daripada 10 simbol tadi boleh terhasil berjuta-juta lagi, berbilion-milion semua ada. Faham tak? Maksudnya dia akan ada darab dia, ada bahagi dia, tapi that's still the nombor. Nombor itu juga. Okey, jadi tuan-tuan, begitu juga dengan takdir sebenarnya. Allah memberi kita masalah yang sama je. Nombor satu apa masalah manusia? Stres sebab apa? Kawan khianat. Lagi sebab apa? Tak cukup duit. Lagi sebab apa? Suami curang. Lagi sebab apa? Benda-benda yang sama saja. Tetapi nak cerita pada tuan-tuan dan perempuan, sikit-sikit aja perubahan tu. Perubahan tu adalah sikit, oh dia ni sebab kes dia jiran dia macam ni. Tapi perasaan yang sama marah. Sama marah. Aku pun marah tapi aku marah kat bos aku. Engkau pun marah tapi kau marah kat jiran kau. Anak aku pun marah, dia marah dengan kawan dia. Sama-sama. Okey, benda yang sama yang kita kembang-kembangkan sedikit saja. Jadi nak cerita tuan-tuan, itu yang timbulnya tagline tadi tu. Kita nak takut apa kalau ujian hidup kita asyik-asyik tu je lebih kurang. Maksudnya sebelum kita, orang lain dah lalu dah. So apa yang kita perlu buat ialah belajar daripada orang lain. Belajar macam mana orang tu settlekan. Adakah satu teladan yang perlu kita ikut ataupun satu teladan tidak baik yang perlu kita jauhi. Sebab kita nampak, cara dia tak berjadi, baik aku guna cara lain. Contoh macam seorang isteri yang suaminya nak berkahwin lagi. Okay, nak berpoligami ni kisahnya, dia boleh belajar daripada kisah-kisah poligami orang lain. Okay, bagaimana dia nak memujuk hati dia tadi melalui takdir yang Allah dah tetapkan. Kena ingat dia bukan takdir itu suami pilih, tetapi takdir itu Allah yang pilih. Jadi nak atau tak nak, dia mungkin terpaksa juga kuatkan hati dia. So macam mana dia nak kuatkan hatinya? Tuan-tuan, itulah yang kita katakan tadi sebagai belajar daripada sifat takdir itu. Kita cari mana-mana. Kalau cerita pasal poligami, cerita dalam sirah Rasulullah menimbun-nimbun. Cemburu, bukan tak ada cemburu, sampai pecah-pecah mangkuk Aisyah kerja kan. Nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, kalau sekiranya kita ni rajin belajar dan tidak merasakan bahawa kita sajalah yang tak aniaya, kita sajalah yang jadi mangsa, kita sajalah yang malang.
maka insya-Allah hati kita mudah sangat terpujuk tuan-tuan. Kita akan rasa apa yang Nabi sebut sebagai, Nabi pesan kepada kita, kamu pandanglah orang yang lebih malang daripada kamu, orang yang lebih bawah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Jangan kamu asyik pandang pada orang yang lebih tinggi, sebab kita akan rasa macam bertuahnya dia, akulah yang malang. Sebab tu tuan-tuan, instead of kita ni duk sibuk nak bergayut dekat orang kata selebriti, orang-orang yang popular, lebih baik kita pergi turun padang, pergi cari orang-orang susah. InsyaAllah tuan-tuan akan temui kebahagiaan di situ. Waalaikumsalam. Ustaz Syarul komen kat situ, nampak tu. Puan Zawiyah Johari pun ada tulis, ada bikul. Anak-anak pun suka baca, Masya Allah, sangat bagus bukunya. Jadi terima kasih. Dia banyak lagi sebenarnya. Kalau nak baca komen-komen ni, korang pergi dekat Goodreads, boleh tengok antara testimoni. Semua orang cakap sangat positif lah. Yang best saya suka bila buku bonda siri Pujuk Hati ni, banyak golongan muda lah. Geng-geng orang cakap, anak remaja yang komen tu bukan mak-mak yang baca, tapi anak-anak remaja. Buku ni sangat sesuai untuk mereka lah. Orang cakap sebab kita sebab bahasanya santai Amir. Bahasa maksud bercakap dengan kawan-kawan, bahasa mak cakap dengan anak kan. InsyaAllah mereka memang suka. Dan yang satu saya suka sangat Amir, first time saya jumpa masa tu, dia punya cover dia cantik, dia punya layout cantik. Dan banyak gambar, lepas tu dia besarkan perkataan-perkataan yang best, Masya Allah. Yes, that's it. Okay, so memang orang cakap alang-alang bonda dah sentuh pasal sifir tadi, itu salah satulah yang ada dalam buku ni. Nak tanyalah sebab dia macam kalau penyanyi kita akan tanya lagu apa dia paling favourite dalam album tu. Untuk penulis kita akan tanya bab mana dia paling favourite. Kita tak nak jawapan klise, semua saya suka. Itu jawapan selamat. Ini nak tanya jujur ni, orang cakap terus terang hari ni sekarang dalam banyak-banyak bab ni, sebab kalau ikut dekat kandungan ada 25 bab. So daripada 25 ni bab favourite bonda lah, yang paling mengesan, menyentuh, yang selepas lama tak baca, 5 tahun kemudian tengok, oi best lah balik baca buku yang Ilham Allah bagi bonda cakap tadi. So mana yang bonda suka tu? Bab mana tu? Boleh kongsikan tak? Ya Allah, soalan yang sangat-sangat saya suka, sebab memang kebetulannya hari ini, pagi ini, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, memang saya baca balik buku ni sebab yelah kita ada bicara buku kan. Jadi saya kena bacalah balik apa benda lah aku tulis dulu kan. So buku ni buku lama, buku yang memang sampai sekarang orang cari. Buku yang memang best seller tuan-tuan. Jadi hari ni saya baca balik. Bila saya baca ada satu bab Amir yang memang orang kata sangat menyentuh hati saya, rasa sentap dan rasa macam ya Allah baiknya engkau. Perasaan saya rasa begitu. Iaitu satu bab tuan-tuan, saya baca tadi muka surat 37. Muka surat 37 ada satu bab tajuknya dunia di tangan, di hati jangan. Okey, dunia di tangan, di hati jangan. Masya Allah, Allah Akbar. Ini memang satu bab yang buat saya rasa nak menangis pagi ni. Sebab apa? Ibaratnya saya baru perasan yang Allah sedang tunaikan satu doa yang pernah saya minta dulu, satu ketika dulu. Tuan-tuan, kalau yang pernah baca kisah ini, okey, yang tak pernah baca pun tak apa, saya cerita sedikit. Ini kisah tentang seorang wanita namanya Fatimah. Okey, namanya Fatimah. Dia ni, wanita ini saya jumpa masa program Bengkel Penulisan Bonda Noh di Kuala Terengganu. Okey, saya boleh ingat Kak Fatimah ni, kakak dia dah tua dah, maknanya sebaya mak saya lebih kurang. Dia hadir waktu itu, dia seorang berkursi roda. Dia seorang dah sanggup datang ni dengan kursi roda nak belajar ilmu penulisan. Dia kata minat sangat dengan tulisan Bonda Noh, jadi nak jumpa siapa ni Bonda Noh, nak belajar juga ilmu penulisan. Tuan-tuan, ini satu kisah yang Masya Allah. Itulah saya kata tolong kongsikan. Okey, apa yang kalau tuan-tuan nak apa yang saya ada pada hari ini, inilah antaranya. Tuan-tuan, Masya Allah Kak Fatimah ni sebabkan dia ni orang kata apa, ialah bila penganjur kan dia bisik kat saya, dia kata Bonda, itu Kak Fatimah tu dia minat sangat dengan Bonda. Dan bila saya nampak dia ni dengan kerusi roda datang begitu, saya pun waktu dah habis program saya pergi dekat dia untuk raikan. Okey, sebab orang suka kita kan, kita nak pergi raikan dia ni, sungguh sangat ni datang dengan kursi roda ni, siapa dia ni. Kemudian saya datang tanya dia, bersembang-sembang dengan dia. Kemudian subhanallah dia sebut pada saya satu ayat. Sebab bila saya ni bengkel penulisan, siapa pergi bengkel penulisan saya tahulah antara yang Bonda Noh akan tekankan sungguh-sungguh ialah niat menulis. Kenapa kau nak jadi penulis? Kenapa nak jadi penulis? Itu memang saya basuh betul-betul otak. Okey, jadi waktu bengkel penulisan itu saya sebutlah tentang niat.
Kena jernihkan niat, kena ada kekuatan niat yang betul. Kemudian Kak Fatimah terus sebut pada saya, dia kata bonda, apa yang bonda cakap tu memang betul. Bila kita ada niat yang betul, insya-Allah dia kata Allah akan beri apa kita nak. Niat yang tulus tuan-tuan, bukan niat yang dibuat-buat, dia niat yang kita sungguh-sungguh. Kemudian dia cerita, dia kata dengan saya bahawa dia terlalu ingin berniat untuk menjadi seorang yang mudah bersedekah. Dia rasa nak mudah sangat bersedekah, dia kata. Dan subhanallah, dia kata akhirnya dalam keadaan dia lumpur maksud saya tak ingat kenapa dia jatuh ke apa, wallahu alam, tapi dia tak boleh bergerak, lumpur satu badan. Kira saya jumpa tu dia tengah recover lah tu, dah boleh bergerak lah, boleh duduk atas kursi. Sebelum tu memang flat terus. Tuan-tuan, kemudian dia kata, saya bacakan sedikitlah ayam dialog dia. Ya, tuan-tuan, saya bacakan dialog dia. Dia kata, akak bersetuju sangat dengan kata-kata Bonda Noh mengenai kehebatan niat. Suatu ketika dahulu, akak juga pernah berniat mahu selalu bersedekah. Alhamdulillah, niat tersebut dimakbulkan Allah. Sekarang ni, apabila tahu sahaja mana-mana pihak yang memerlukan bantuan, akak akan cuba juga menghulurkan sedikit sumbangan. Dengan kemudahan perbankan online, semua urusan sedekah menjadi lebih mudah. Masya Allah. Kak Fatimah ni dia bekas pensyarah tuan-tuan. Bekas pensyarah, ada saya tulis di sini. Dia kata dia ni kena diuji dengan sakit saraf, kemudian dia separuh lumpuh. Lepas tu slow-slow nak cuba recover. Baik tuan-tuan dan perempuan, saya tanyakan pada Kak Fatimah. Okey, saya ada penganjur tadi yang baik dengan Kak Fatimah, dia pun bagi tahu saya, okey. Tuan saya ingat pertemuan saya dengan Kak Fatimah macam masa tu ialah saya rasa kagum dengan dia, rasa jealousnya lah. Dia kata memang tiap-tiap pagi dia bangun, dia akan pergi buka dia punya perbankan online, dia akan transfer kepada mana-mana pihak yang perlu. Kan kita rasa macam seronok je hidup dia kan, dia banyak duit. Kita akan rasa banyaknya duit, dia boleh sedekah hari-hari. Itu amalan dia, kata lepas subuh dia akan cari siapa yang perlu dan dia akan transfer duit kepada orang yang perlu. Banyak sikit wallahu alam. Tapi waktu tu saya cemburu pada dia. Saya kata bestnya kalau saya pun boleh jadi macam dia, di peringkat seperti itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, kemudian satu ketika saya nak terbitkan novel saya, Amir. Kan novel saya Sahaja Aku Jatuh Cinta tu kan, saya nak terbitkan sendiri. Tapi saya tak cukup modal. Ketika itu tuan-tuan. Kemudian saya, disebabkan buku itu sebenarnya novel saya Sahaja Aku Jatuh Cinta tu sebenarnya ada novel yang saya tak nak ambil royalti langsung. Jadi saya memang nak serahkan untuk projek kebajikan. Kemudian jadi saya ni mencari dana, siapa nak sumbang untuk bantu penerbitan. Ketika itulah penganjur yang saya balik dengan dia bagi tahu saya. Cuba tanya Kak Fatimah tu rajin benar sedekah. Dulu pagar tadika rumah Kak ni dia kata dia jugalah yang buat. Maksudnya baiknya Kak Fatimah ni selalu bagi orang. Kemudian tuan-tuan, saya memang message lah Kak Fatimah, saya tanya dia, saya kata akak nak tak sumbang untuk terbitkan novel Sahaja Aku Jatuh Cinta ni. Kemudian seperti yang saya jangka memang dia bagi dekat saya waktu tu kalau tak silap 5,000. Dia bagi dekat saya pun macam tu je 5,000. Saya kata Kak ini melabur ya. Ibaratnya nanti tu kan dah dapat untung, saya akan pulangkan balik 5,000. Sebab saya memang tak ada duit masa tu Amir. Jadi saya kata nanti bila kita dah jual kita akan pulangkan balik. Tapi dia kata tak apalah, akan nak infak aja. Dia cakap macam tu. Allahu Akbar. Kemudian kerana bantuan dia tadi, kemudian adalah bantuan sikit lagi daripada pihak lain, dapatlah terbitkan novel Sahaja Aku Jatuh Cinta tadi sebanyak 2,000 naskah. Kemudian saya jual, saya dah dapat kumpul balik 5,000. Okey, saya sebut sekali lagi pada dia, Kak Fatimah, saya nak pulangkan balik duit akak lagi. Tapi dia kata tak apalah, akak memang nak infak dah, dia cakap. Kita ni rasa tak sedap hati. Saya memang bukan jadi macam tu tuan-tuan. Jadi saya kata dengan dia, akak tak apa kalau macam tu saya convert duit tadi tu kepada buku-buku. Maknanya dia dapatlah banyaklah juga buku. Saya kata akak ambil duit buku ni tadi, akak sedekahlah pada saudara mara yang mungkin datang raya, mungkin yang datang melawat akak. Jadi kita panjangkan sedekah. Maksudnya dia tak nak terima duit dah, saya tukarkan kepada buku novel tadi lah. Dia hantar pergi rumah dia. Tuan-tuan, Kak Fatimah ni macam orang kaya sangat kan. Kemudian saya pergi nak hantar novel. Saya nak pergi hantar novel tu ke rumah dia. Masa tu saya terkejut dengan kehidupan dia. Allahu Akbar. Memang saya tersentuh hati. Dan waktu itulah membuka mata saya. Okey, tentang hakikat hidup ni. Antara kau nak bagi dengan tak nak bagi je. Jadi waktu kita pergi,
rumah teres biasa gila. Rumah teres biasa. Saya ni bayang mesti kaya gila kot. Keluar RM5,000 relax je kan. Maksudnya saya terbayang rumah dia mesti besar kan. Orang kaya kereta besar ke apa kan. Saya pergi rumah dia, rumah teres biasa. Kemudian rupa-rupanya rumah sewa je. Rumah sewa je. Dalam dia pun sofa biasa-biasa sangat tuan-tuan. Kemudiannya dia kata rumah dia ni memang selalu naik air. Waktu tu saya kata, ya Allah, kau banyak duit kot. Kau bagi sana sini, kenapa rumah kau tak beli dulu ataupun kau baikilah apa-apa benda ataupun at least lah untuk keperluan sendiri. Subhanallah, waktu itu yang terdetik pada hati saya dan saya rasa macam tabik gila dekat Kak Fatimah ni. Maksudnya tuan-tuan, apa yang dia buat ini sangat sesuai dengan kata-kata Imam Hasan. Imam Hasan Banna. Subhanallah tuan-tuan, saya bacakan ya. Ini kalau tuan-tuan boleh tengok memang sama. Okey, sama dengan apa yang Kak Fatimah praktikkan, iaitu wahai saudaraku, adakah engkau bersedia untuk berlapar agar manusia lain boleh kenyang? Adakah engkau bersedia untuk bersengkang mata agar manusia lain boleh tidur lena? Adakah engkau sanggup berpenat-penatan agar manusia lain boleh berehat? Adakah engkau sanggup mengorbankan nyawa sendiri agar manusia lain dapat hidup? Masya Allah. Boleh nampak tak apakah cabaran Imam Hasan Al-Banna tadi kepada kita? Dia kata, kau sanggup tak engkau lapar, kau bagi makanan kau pada orang? Kau sanggup tak engkau yang tak tidur sebantu-bantu supaya orang lain boleh tidur? Sanggup tak tuan-tuan? Kalau kita tak sanggup tuan-tuan, jangan gelar diri kita sebagai pendakwah. Tuan-tuan, kisah ini sangat mencabar diri saya. Sangat rasa macam saya rasa malu. Sebab saya ni ibaratnya dah terjun ke dalam bidang penulisan, saya sendiri menggelarkan diri saya sebagai pendakwah walaupun saya ni orang kata masih teruk, masih banyak sangat dosa, tapi saya harap gelaran tersebut akan membantu saya, membimbing saya sendiri. Jadi bila katakan kisah Kak Fatimah, kemudian kata-kata Hasan Al-Banna tu, saya jadi cabar diri saya sendiri. Dan tuan-tuan, Allahu Akbar, hari ini tuan-tuan baru saya perasan tulisan saya tadi benar-benar beri impak kepada diri saya. Iaitulah kalau tuan-tuan mungkin ikuti perkembangan Bonda Nur, memang follow Bonda Nur dari dulu, orang dok sebut-sebut Bonda Nur ni memang gila sedekah, Bonda Nur ni memang mabuk sedekah, Bonda Nur ni memang suka sedekah. Tuan-tuan, mak saya datang rumah, mak menonton ni. Mak datang rumah, dia bising, rumah kau ni cat lah dulu, rumah saya memang buruk. Rumah saya memang buruk sampai mak saya dah bising. Dia kata semua cat dah merekah. Tapi duit saya ada, saya bagikan kepada orang. Kalau tengok datang rumah saya sekarang, dapur rumah saya tu dah macam nak runtuh dah. Tak ada kabinet dapur berkilat macam rumah tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saya ada duit, saya hadiahkan laptop kepada orang. Masya Allah, saya baru perasan pada hari ini bahawa saya sedang mempraktikkan apa yang pernah saya tulis 5 tahun dulu. 5 tahun dulu, tuan-tuan dan perempuan, saya nak sebut kekuatan niat. Apabila kita tercetus satu niat yang memang betul-betul tulus kerana Allah, maka Allah jadikan benda itu sebagai satu kenyataan kepada kita. Jadi hari ini nak serulah Amir, kepada sahabat-sahabat yang lain, dan saya ingatkan balik diri saya ni supaya jom kita sama-sama tanam niat, okey, untuk jadi seorang sangat suka bersedekah, sangat suka memberi. Dan kita doa rezeki kita murah supaya kita juga murah hati bagi orang, bantu orang yang dalam kesusahan. Sebab apa? Kalau betul lah macam Kak Fatimah tadi, maksudnya kalaulah dia mendahulukan duit dia tadi untuk kemewahan dirinya, maka kemewahan itu akan ditinggalkan. Tetapi apa yang dia ada, rezeki yang Allah beri kepada dia, dia beri kepada orang lain, maka itulah yang akan dia bawa ke dalam kubur nanti. Masya Allah, satu kisah yang sangat menginspirasikan. Terima kasih juga pada semua yang komen, Janatun Naim, Syah Atiyah, Puan Zawiyah Juari, Ana Rohana yang komen tamak pahala. So kita semua kena jadi tamak pahala lah, insyaAllah. So bila ayat tadi tu saya teringat frontliner lah Bonda Nur. Dia sanggup susah untuk orang lain punya kesenangan. Jadi kita ni ambil ketiklah dan patutlah SOP tu. Jangan degil sangat lah. So nanti kau share, jadi masa kau share dan tag lagi nama kawan-kawan. Sebab saya bila ayat bab dunia di tangan di hati jangan ni, saya teringat satu status Bonda Nur, kadang bukan semua panjang, ada juga status pendek. Yang saya teringat, motivasi apa yang kita nak lagi bagi kuat lah kita macam bila nak memberi tu, apa motivasi? Saya tak ingat ayat proper Bonda tulis macam mana, tapi dia punya isi dia, apa yang kita bagi itulah sebenar-benar kita punya. Macam mana ingat tak ayat Bonda bagi? Okey, maksudnya macam mana nak latih jiwa supaya suka memberi, kita kena ingat apa yang kita beri itulah milik kita.
Apa yang kita bagi itulah sebenarnya kita punya tuan-tuan, yang kita akan bawa masuk kubur. Itu yang sangat penting. Dan ada satu lagi ayat ni yang saya pernah tuliskan juga di Twitter, iaitulah berbelanjalah macam orang miskin, bersedekahlah macam orang kaya. Maksudnya kita beli untuk diri kita, kita berkira-kira ni perlu ke tak perlu macam saya lah saya beli beg tangan, saya kata kalau ni harga 400 ni rasa dah berkenan sangat dah ni. Berkenan sangat dah dengan harga 400 tu, tapi saya duk berkira lagi. Sebab yelah kita ni image kita penulis buku bestseller kan, takkanlah orang kata nak sesekali nak juga orang kata belanja diri sendiri kan. So dah berkenan yang 400 ni, tapi akhirnya fikir belilah yang 100 je, 300 aku boleh sedekah pada orang. Faham tak? Maksudnya nanti beg tu nanti akan tinggal bila-bila masa saja saya akan mati. Tapi yang 300 sudah jalan, dah jadi milik saya. Jadi berbelanjalah macam orang miskin. Okay? Tetapi bersedekahlah macam orang kaya. Kadang-kadang kan Amir, saya kalau keluar dengan kawan-kawan belanja makan kan, confident gila cakap tak apa aku bayar. Akhirnya duit dalam poket ada RM10. Macam tu. Kemarin lagi kan orang nampak kaya lah benda ni. Tak, dia tak ada kaya sangat, tapi kita confident gila yang Allah akan ganti. Jadi terus beri insya-Allah, yakin pada janji Allah akan ganti balik, masya-Allah. Dia mengingatkan harta punya hakikat lah, apa yang dimakan, apa dipakai, dusu apa dimakan habis. So sebenarnya harta ni apa yang kita belanja untuk sana tu lah. Sebab ada satu kisah, saya tak ingat siapa nama sahabat ni, tapi bila dia nak kahwin, Nabi suruh jumpa sahabat ni. So bila dia nak minta kat sahabat ni tadi, dia tengah perbualan suami isteri lah sahabat ni tadi, dia macam terlalu berkira dengan isteri dia. Jadi sahabat cakap, aku nak pinjam duit kat orang yang disuruh Nabi, tapi bila dengar dia dengan isteri dia berkira, macam mana dia nak bagi aku kan? So sahabat ni dapat tahu yang ada sahabat nak minta. So dia cakap, kenapa tadi tak jadi jumpa? Dia cakap, ni nak ambil apa yang kau nak ni ambil. Jadi dia pelik, kenapa dengan bini kau berkira, dengan aku kau bagi tak kisah. Dia cakap macam apa yang dia belanja tu, itu akan dihisap kan. Tapi untuk orang ni, itulah sebenar-benar yang memang untuk dia punya bekalan yang sebenar lah. Jadi benda tu lah orang cakap, kita bukan tak tahu, bodoh kadang yelah selalu lupa. Jadi saya sangat suka benda ni, kita ingat pesan-pesan selalu, dan bila dia letak dalam buku dan letak status, sebab dia betul, saya perasan satu benda yang mungkin juga dalam pemikiran penulis lah, dia cakap benda yang berulang-ulang. Jadi memang benda berulang ni sangat penting lah sebenarnya. Selagi benda tu baik, kita peringatan tu bermanfaat untuk orang yang beriman kan, untuk yang kita yakin adanya hidup lepas mati. So kenapa kita perlu cerita tentang, sebab ini saya nak sentuh sikit bab novel sikit lah. Sebab bila sentuh bab novel, kita ada teknik surah Yusuf. Saya teringat, ini salah satu sifu saya juga lah, Puan Ainun. Dia cakap dalam surah Yusuf memang kita nak happy ending. So kenapa benda tu klise lah, semua benda baik nak cerita, realiti tak macam tu. Tapi apa yang saya nak sampaikan, yang saya faham daripada perkongsian Puan Ainun tu, benda bobrok ni dah terlalu banyak dekat kita punya media sosial, apa-apa benda percuma kita boleh dapat. Tapi benda yang berbayar, contoh macam buku penulisan, benda yang kita share yang akan dijadikan saham sama ada pahala atau sebaliknya tu, kenapa kita nak tulis yang bukan-bukan? Sebab kita tahu zaman lagi-lagi pandemik kan, semua orang tertekan. So Bikul ni sangat sesuai lah, saya rasa memang sangat sesuai, waktu yang sesuai walaupun ditulis 5 tahun lepas. Dan saya nak kalau boleh Bonda kongsikan testimoni atau orang cakap sambutan lah pembaca yang direct dengan Bonda, cakap memang terima kasih Bonda menghasilkan Bikul ni. Kalau boleh Bonda bagi tahu. Semalam pihak Galeri Ilmu ke apa semalam ada tag saya. Ada tag saya, kebetulannya pada story tuan-tuan, saya ada simpan jugalah sebab yelah kita dah lama dah tak ambil tahu sangat tentang testimoni, dah banyak sangat Amir. Bila banyak sangat kita heran. Dulu masa mula-mula buku keluar, bila ada testimoni kumpul, simpan, seronok, excited kan. Tapi sekarang macam ibarat macam, okay, let the testimony go sendiri. Biar dia sendiri beredar. Saya tak perlu nak cakap-cakap sangat lagi. Tapi bila Amir sebut ni, kebetulannya jadi saya teringat sebab buku lama kan saya kan. Rupanya tuan-tuan ada di Goodreads. Macam Tuan Amir cakap tadi, Goodreads ni satu page yang orang kata kalau nak beli buku pergi rujuk kat situ sebab akan ada banyak ulasan-ulasan buku, dan ini salah satunya daripada Puan Nur Elvina. Okey, dia beri 5 bintang kepada Bikul. Kemudian dia tuliskan di situ. Okey, saya bacakan sedikit komennya tentang buku ini.
Kalau diberi highlighter pen untuk menanda ayat yang menyentuh hati, mungkin satu buku aku highlight. Oh, itu dia ceritanya, nak kata penting, banyak ayat yang dia suka. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau diberi highlighter pen untuk menanda ayat yang menyentuh hati, mungkin satu buku aku highlight. Bonda Noh memang tidak asing dengan penulisan yang berbentuk motivasi yang sangat menyentuh hati. Cara penulisannya bagaikan seorang ibu menasihati anaknya. Dia tuliskan juga di situ salah satu quote yang dia ambil, yang dia suka, iaitu dalam pedih dan perit luka ini, dalam tangis yang seakan tidak mahu berhenti, aku perlu berterima kasih seadanya. Kerana luka ini yang mencuci segala dosa. Kesakitan ini menjadi kafarah dari segala bencana. Kesakitan ini menjadi kafarah dari segala bencana yang tentu berlipat kali ganda sakitnya andai terpaksa kutadah hukumannya di sana. Kemudian dia tulis di situ, aku baca buku ni tepat pada waktunya sebab ada permulaan semester baru, esok baru nak start kelas. Jadi dia rasa macam buku ni memang bagi dia release sangat tension dia dan buat dia rasa lebih bersedia untuk berdepan dengan proses pembelajaran dan juga ujian-ujian yang mendatang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saya kira buku ini dia memang evergreen. Okey, sebab kisah-kisah di dalam ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia macam sifir takdir. Okey, sifir takdir iaitu akan sentiasa berulang-ulang. Dan bila saya baca balik buku ini, okey, di bahagian mukadimahnya pun saya dah sebut bahawa ia himpunan tulisan saya yang dulu-dulu pun banyak juga, tetapi bila saya baca balik, rupa-rupanya yang dulu tu saya cerita pasal orang. Saya cerita pasal kisah orang, Amir, tapi kemudian hari ini dah berlaku kepada saya. Contoh pengkhianatan kawan kan, dulu saya kata kesian dekat kawan saya kena khianat kawan gini. Lepas tu saya pula. Tetapi saya jadi terlatih. Saya sudah terlatih untuk berdepan situasi itu sebab saya dah belajar macam mana yang dia buat sampai berjaya, macam mana dia ubati lukanya, apa yang memujuk hatinya. Jadi dekat situlah tuan-tuan dan puan-puan betapa sangat pentingnya kita belajar tentang sifir takdir ini. Sekiranya berlaku ujian sekian dan sekian, kita tahu apakah tindakan yang perlu kita lakukan, apakah perasaan yang perlu kita layan dan apakah yang tidak perlu kita layan. Itulah sekiranya sedikit perkongsian hari ini, Amir, berkenaan dengan tajuk Pikul tadi. Allahu Akbar. Okay. So kita pun sebenarnya menghampiri penghujung jam 12. So nak ajak juga pada kita punya penonton pendengar kat seluar sana, sebab kita tahu Bonda Noh sendiri memang ada dropshippernya. Ni kita nak bawah dropshipper gallery lah. Kalau tak join ABN, ni kita punya gallery pun ada dropshipper. Kita membukalah. Cakap bulan puasa ni memang tahu nak cari duit raya kan, nak sambut raya. So ada orang cakap kuih raya biasa, baju raya. Ni kita nak jual buku raya. Salah satu bukunya ni lah, buku Bikul. Boleh hubungi kami di talian 0113933466. 0113293466. Ni ada dekat profil lah nombor ni. So pada semua yang menonton, terima kasih sebab memang bagi saya zaman pandemik ni, zaman semua orang hati sangat fragile lah, sangat cepat tersentuh, terkesan sebab macam-macam tekanan kita ada. So kita masih ada orang cakap berbaki, hari ni 23 Ramadan kan. So kita tak tahu mungkin ni Ramadan terakhir ke macam mana ke. So kita fokus pada ibadah lah. Kita kurangkan baca benda-benda yang tak sepatutnya kita baca. Quran yang tak habis khatam, kita khatamkan segera. Dan sedekah tu lebih-lebih lagi lah orang cakap. Sebabnya memang inilah peluang, kita tak tahu bila lagi kita nak dapat Ramadan. Mungkin ni yang terbaik terakhir, tak tahu. So now or never. So Bonda pun memang kita tahu ada buat program Semarak Ramadan, Bonda Ya betul, Semarak Ramadan dan Anjung Bonda Noh. Dan saya nak pesan Amir, bila Amir kata beli buku, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk buat apa yang saya buat. Okey, apa yang saya selalu buat ialah saya akan beli buku dan saya suka hadiahkan kepada orang. Saya suka sangat tuan-tuan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memang saya recommend sangat untuk beli buku ni, tuan-tuan jangan beli satu. Jangan beli satu, beli dua. Sebab buku ni murah aja. Dia RM18. RM18 saja tuan-tuan. Jangan beli satu, beli dua, beli tiga, tak kisah beli berapa, jadikan sebagai hadiah hari raya. Sebab waktu ini ramai orang yang sedang memberontak hatinya, tak dapat balik kampung lah dengan PKP lah, semua mengamuk. So kita bagikan, babe, relax lah, be cool lah. Jadi kita bagi dia sesuatu yang mungkin dapat memujuk hatinya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam ni
saya cuba sampaikan apa pesanan Allah, pesanan Rasulullah dengan cara yang santai, dan insya-Allah tuan-tuan rasa macam tahu-tahu dah habis baca. InsyaAllah macam itulah. Nah, kita dan saya mendoakanlah mudah-mudahan buku ini akan menjadi naskah bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bacakan sekejap Amir, sikit saja, satu ayat. Satu ayat yang saya tuliskan di muka depan buku ini dan saya sign. Biasa saya akan sign. Iaitulah tuan-tuan dan puan-puan, selamat berdepan dengan satu persatu ujian kehidupan dan semoga keputusannya nanti adalah kabar yang menggembirakan. Jadi tuan-tuan, kita faham bahawa setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ini adalah ujian, dan kita doa sungguh-sungguh Allah bantu kita untuk lulus semua ujian yang kita hadapi tadi. InsyaAllah, saya mohon maaf bagi pihak saya sekiranya ada salah tutur kata, salah cakap, terlebih bicara, terlebih usik-mengusik. Ya Amir yang kecil hati. Amir dah lama kenal Bonda Nur, dia dah tahu dah. InsyaAllah. Bonda tak selapang dulu lah. Sekarang memang dia balas dah cukup bagus. Betul. Anak-anak pun dah makin membesar, ramai macam-macam komitmen. Masya-Allah. Itu lagi satu yang saya suka pesan jugalah. Macam bila orang tak balas tu bukan dia tak nak balas, tapi benda tu pun Bonda dah hurai banyak kali. So kita kena letak orang tu ada kesibukan dia sendiri. So kita faham lah benda tu kan. Empathy insya-Allah. So terima kasih Bonda. Amir ada satu ni saya baca soalan ada daripada Puan Zawiyah. Dia kata dia nak sedekah 2 naskah buku Bikul. Masya-Allah. Dia nak sedekah, cepatnya dia tangkap tawaran Allah. Dia kata saya nak sedekah 2 naskah buku Bikul. Boleh tak Bonda Nur pilih 2 peserta bertuah pada hari ini? Masya-Allah. Boleh. Ini nanti kontak nombor yang saya bagi tadi 011329334666. WhatsApp situ apa yang nak dibuat. Nanti kita deal kat WhatsApp lah. InsyaAllah. Okey. Bagi dekat penonton yang menonton live ni. Terima kasih semua yang menonton. Minta maaf tak dapat sebut semua nama. Jadi insyaAllah Bonda kita jumpa lain masa. Okey, jumpa lagi Amir. Terima kasih Galeri Ilmu, semua tim backstage. Okey, alhamdulillah, tahniah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bikul.